Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada pagi ini 26 Julai 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. Tafsirul Quran surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, juzuk yang ke-19, bermula ayat yang ke-35. Ayat 35, surah Al-Furqan. InsyaAllah 35 hingga 40. Ayat-ayat yang kita baca ini menyebut tentang kisah ba'd al-anbiya wal mursalin, beberapa orang rasul, nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Tujuannya seperti yang telah kita sebut sebelum ini, Al-Quran Al-Karim ini diturunkan atas dasar munajjaman secara berperingkat-peringkat. Kenapa? Kerana nak menenangkan hati Nabi SAW dengan penentangan yang dihadapinya, dengan kerenah yang dibuat oleh kaumnya. Maka untuk menenangkan hati, Allah turunkan kisah-kisah para anbiya yang terdahulu, menyatakan bahawa bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang diganyang oleh kaum kafir. Para anbiya dulu-dulu juga telah berhadapan dengan kaum masing-masing. Begitulah keadaannya. Setiap orang kena belaka. Maka sabarlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapi cabaran. Inilah para pelajar sekalian, uslubul Quran, gaya didikan Al-Quran, berlawan, sabar, menang, laksanakan perintah, menjalankan tugas, laksanakan syariat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Begitulah dia panggil silih berganti. Al-ayyamu dual, hari berputar. Yaumun lana wa yaumun alaina. Sekali kita kena ganyang, sekali kita mengganyang orang-orang yang menentang Islam. Begitulah keadaan. Baik para pelajar, kita mula dengan baca ayat-ayat yang kita akan tafsirkan. Kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Ayat 35, surah Al-Furqan. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 763. 763. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Balik semula kita kepada ayat 35. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa, berikan kitab Taurah kepada Nabi Musa. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Dan kami lantik saudaranya Harun sebagai menteri besarnya, menteri besertanya. Para pelajar sekalian, kita telah bincang tentang ayat-ayat yang lepas yang menyebut tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menafikan kesyirikan kepada Allah. Kita kena faham, para pelajar sekalian, bila sebut syirik atau musyrikin, maknanya orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Itu makna syirik. Adapun orang yang tak percaya langsung kepada Allah, nama dia mulhid, ateis. Inilah timbul perbincangan para ulama. Dia panggil min babil istiqra', mengkaji Al-Quran. Maka kita nampak di situ ada tauhid rububiyah. Puan kafir ni, sebahagian ni mengakui beberapa ayat yang telah kita baca, la yaqulunna Allah, dia kata Allah yang menciptakan langit. Tapi mereka syirik pada Allah Azza wa Jalla. Dia kata Allah cipta tapi dia sembah berhala. Itu makna syirik. Syirik maknanya sekutu. Allah wujud tapi sekutu pada. Itu makna syirik. Kalau orang tak percaya langsung, dia kata apa? Dia kata ilhad, mulhid. Ini etis, tak percaya Tuhan. Jadi kafir itu ada dua lah. Kafir yang langsung tak percaya Tuhan, kafir yang tahu ada Tuhan tapi syirik. Na'udzubillah. Yang kita bimbangnya, perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla itu melarat juga kepada, menyusup masuk juga dalam sebahagian daripada amalan orang-orang Islam yang sudah mengaku ada Allah, tauhid, tapi tauhid tidak murni, di yashubuhu al-syirk. Na'udzubillah. Jadi peranan kita para Nabi alaihimussalatu wassalam ini apa peranan dia? Peranan dia, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah, hapuskan taghut. Mesti dua ini serentak berjalan. Barulah kita sempurna perjalanan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, tak cukup. Syirik pun jalan, taghut pun jalan. Mana boleh?
Kemudian Allah SWT juga telah mengisbatkan an-nubuwah kenabian. Walaupun mereka condemn, Nabi tak layak jadi Nabi sebab 5-6 sebab yang telah kita sebut lepas, Allah Ta'ala telah jawab an syubhatil munkirin. Kita telah jawab tentang keraguan yang ditimbulkan oleh puak-puak yang mengingkari. Kemudian Allah Ta'ala sebut hari kiamat esok, puak-puak yang menentang Nabi, menentang Allah, akan berjalan di atas muka mereka. Ayat ini syara'a fi zikril qasas ala sunnatil ma'lumah. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut pula kisah beberapa orang Nabi secara ringkas, disebut nama dan disebut juga tempatnya ataupun kitabnya. Tujuannya seperti biasa, tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meringankan tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memberi semangat motivasi supaya Nabi lagi kuat untuk berhadapan dengan kaumnya. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok juga di kitab kita ni ada nota kaki. Ini di antara keindahan yang ada pada apa? Pada kitab Pimpinan Ar-Rahman. Tengok nota 1172. Setelah diterangkan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pertentangan yang dihadapinya dari kaumnya, maka ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya menerangkan perihal nabi-nabi yang telah lalu dan kebinasaan yang telah menimpa kaum masing-masing yang kufur ingkar. Itu di antara perbezaan yang berlaku umat dulu dengan umat Nabi SAW yang dikenali dengan nama rahmatan lil alamin. Umat Nabi dulu ingkar, berlawan, binasa. Umat Nabi SAW ingkar, lawan, diberi peluang. Mudah-mudahan mereka taubat. Mudah-mudahan mereka insaf. Mereka sedar, U-turn balik semula ke jalan kebenaran. Tak balik juga, tunggu. Sama ada Allah uji mereka atas dunia ataupun ditunggu dia lepas pada mati. Atas dunia sihat walafiat. Dia perniagaannya laku. Mesti orang duk sibuk kawit tutup kedai, dia lagi tambah kedai contohnya. Puak-puak kafir. Maka itulah yang dikatakan tidak berlaku kepada umat Muhammad istisal, kebinasaan secara total. Tidak. Ada binasa tapi bersifat juz'iyat. Beberapa tompok sini. Kan selalu kita dengar gempa bumi sana, tsunami sini, berlaku banjir, taufan, ribut. Tapi tepat. Berlaku banjir sini, NGO berjujuk mari bagi bantuan sini pula. Berlaku sini pula, orang sini pula pergi. Begitulah keadaan. Baiklah para pelajar sekalian, kita pun sudah dengar ayat Quran. Tuhan kata apa? Kami dah beri kepada Musa kitab Taurat. Kena ingatlah setiap Nabi tu ada yang ada kitab lah. Yang ada kitab yang dinamakan kitab dia. Bahkan sebahagian daripada kitab itu disebut juga sebahagian daripada isi kandungannya. Dan Allah jadikan dengan permintaan Nabi Musa AS, sehingga dikatakan di antara orang yang bijak, orang yang cerdik, adik-beradik yang baik, ialah Musa lakukan terhadap Harun. Bila Allah Ta'ala perintahkan dia supaya pergi berdepan dengan Fir'aun, dia kata apa? Ya Rabbi, hantar Harun sekali dengan aku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Tolong lantik pembantu saya. Siapa dia membantu dia? Harun. Adik-beradik dia. Zaman kita ini tak boleh buat macam ni. Orang panggil kroni. Kan? Habis dia pejabat dia, lantik anak dia belakang. Di sini adik dia, di sini anak saudara dia, di sini Allah kawan dia. Dia panggil jadi kroni. Tapi kroni pun kalaulah adik-beradik kita layak untuk menerima jawatan, tidak jadi masalah. Hantar borang, biar panel penilai yang menentukan dia ni layak tak layak. Kita jangan masuk campur tangan, kita cuma bagi ruang.
bagi borang tidak jadi masalah. Nabi Musa AS dia kemukakan mencalonkan Harun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang luluskan. Maka Allah hantar dia Haruna, akhahu Haruna wazira. Ini adik-beradik yang baik. Baiklah para pelajar sekalian, kisah kita tidak banyaklah. Ana pun tak nak panjangkan kerana ada beberapa surah yang lalu kita sudah panjangkan kisah Nabi-Nabi alaihi wassalam. Cuma di sini sebagai sebutan. Sepintah lalu kepada Nabi SAW untuk menenangkan hati dan menguatkan semangat. Banyak dah ayat-ayat Quran yang berkaitan. Dalam surah Maryam dulu pun sudah ada wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dalam surah Taha juga sudah panjang kita bincang tentang permohonan Nabi Musa AS bila dia berdepan dengan diarahkan supaya pergi jumpa Fir'aun. Nabi Musa minta 7 ataupun 8 permohonan. Tuan-tuan masih ingat saya rasa perbincangan kita dalam surah Taha ayat 25 sehingga 36. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Semua permohonan Musa kata, aku nak berzikir banyak, nak ingat banyak, dan jadikan aku ini orang sabar apabila berdepan dengan Fir'aun. Subhanallah. Ini strategi Nabi Musa. Dia tak minta bila Allah kata Musa mau pergi jumpa Fir'aun, Musa tak hantar senarai. Ya Rabbi, kita kena menubuhkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Peperangan. Bawa mari unta 1,000 ekor, maaf, kuda. Bawa mari. Dia minta 7-8 permohonan. Kai nusabbihaka katsiran, supaya kami boleh berzikir, boleh tasbih banyak. Wa nazkuraka katsiran, boleh ingat banyak. Masya-Allah. Bila Musa minta, Allah jawab, qala qad utita su'laka ya Musa. Anda tak uraian ayat ni, tuan-tuan buka balik tafsir kita kepada surah Taha ayat 25 hingga 36. Ayat ini menunjukkan bahawa tazwidul wuqud, mengambil bekalan rohani disertai dengan kesiapan jasmani, ketenteraan, adalah 2 perkara yang sinonim, yang tak boleh berpisah. Kita hari ini tuan-tuan, apabila mari Covid, angka sudah naik 17,000. Kan? Keseluruhannya 1 juta. Tuan-tuan kena ingatlah, 1 juta tu keseluruhan. Yang sembuhnya sudah berapa juta? Hampir 1 juta juga. Jadi, usahlah menjadikan bahan lawak jenaka. Sebab ini yang punca sukarnya untuk kita menghadapi cabaran. Kita tak pergi kepada apa yang diajar oleh Sayyidina Musa AS. Ini pentingnya kita belajar sirah para anbiya AS. Musa pergi kepada ittijah kepada kainusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsiran. Sepatutnya kita, apabila Covid ni meningkat, perbanyakkanlah munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ni sekali-sekali keluar munajat pula dalam channel-channel rasmi. Mari pula zikir yang pelik-pelik, yang tidak maksud dari Nabi SAW. Kita jauh daripada sunnah, jauh daripada amalan Rasulullah. Duk sebar benda-benda yang tidak diajar, sedangkan sudah ada yang sudah diajar oleh Nabi SAW. Baik, para pelajar sekalian, baliklah kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Nabi Musa apabila dia iltija ila Allah, ayat 36, Allah jawab selalu, qala qad utita su'laka ya Musa. Musa, aku beri permohonan kamu. Harun jadi wazir, pembantu kamu. Pergilah depan Fir'aun. Fir'aun tak akan apa-apakan kamu. Jadi kita sepatutnya, masjid kita dibuka, diberi luang kepada orang ahli-ahli masjid nak pergi, diminta kepada siapa yang pergi masjid, berdoalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah hilangkan Covid ini. Inilah sepatutnya kita belajar daripada sirah al-anbiya, daripada perjalanan dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik para jemaah sekalian. Tapi apabila kita jauh daripada sunnah ini, maka kita akan berhadapan dengan banyak cabaran, banyak wabak-wabak yang timbul. Di antara wabak yang timbul dalam masyarakat,
selain daripada COVID yang kita duk tengok angka je, kita duk tengok video-video orang kebumikan jenazah, kita mengatakan Allah Ta'ala lah terima orang-orang yang mati akibat COVID ini. Semuanya Allah Ta'ala ganjari mereka pahala syuhada dan mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkatkan derajat mereka kerana jenazah mereka diuruskan dengan cara COVID. Allahul Musta'an. Inilah kita minta doa pada Allah SWT, biarlah kita mati dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Baik para pelajar sekalian, tamatlah. Itu je cerita Musa. Satu ayat yang 36. Allah kata apa? فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Lalu kami perintahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Allah Ta'ala perintahkan Musa, pergi jumpa Fir'aun. Siapa dia? Orang yang menentang ayat kami siapa? Iaitu Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Setelah mereka mendustakan Rasulnya, Nabi Musa, Rasul-Rasulnya, maka Allah Ta'ala telah binasakan mereka sehingga punah ranah tenggelam dalam laut Kalzum, dalam laut merah. Sampai hari ini, jasad mendiang Fir'aun belum lagi masuk dalam bumi. Menjadi tontonan, menjadi bahan pameran yang besar bagi kita orang beriman, menjadi pengajaran dan iktibar. Siapa sombong angkuh lawan Tuhan, inilah balasannya. Kalau setakat duduk buat pameran, buat tayangan, ya nak buat apa? Kan? Yang penting bagi kita pengajaran yang kita nak ambil. Sebab itu saya pergi melawat di satu tempat. Orang buat pameran. Kebetulan di sebuah sekolah itu berlaku kebakaran. Dia buat pameran nama-nama mangsa-mangsa kebakaran. Kita kata kita doakan mereka beroleh pahala syuhada. Sebab Nabi sebut ciri-ciri orang dapat pahala syahid ni orang yang mati dalam keadaan tenggelam air, kebakaran, perempuan yang mati kerana bersalin anak dan memtun orang sakit perut. Jadi kita kata kita harap dia pahala syuhada, tapi usahlah ditayang-tayangkan lagi peristiwa-peristiwa yang sangat menyayatkan hati. 20 tahun, 30 tahun dulu berlaku, apa yang kita nak ulang lagi balik? Cukuplah. Berpada-padalah supaya tidak menjadi satu benda-benda yang tidak la yuhmadu uqbah, yang tidak dipuji. Mari pula timbul isu khurafat lah, timbul macam-macam. Kita kata sebab itu penggali-penggali kubur ni mulut dia kena simpan rahsia. Kan? Dia bila gali kubur dia jumpa mayat-mayat. Biasanya satu benda yang pelik, kalau mayat tak hancur, bukan setakat dia, kain kafan dia juga putih macam baru dikebumikan semalam. Sekali dengan kain kafan. Kalau kita jumpa mayat terbogel situ, tak comel lah. Maka Allah jaga dia dengan kain kafan dia dijaga sekali. Jadi kita kata kepada penggali kubur, rahsiakan benda ni. Jangan duk tular pula. Nanti malam nanti penuh orang mari tabur duit, minta nombor ekor. Tadi lagi kita sebut. Kan? Maknanya syirik tu orang yang percaya ada Tuhan tapi menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Itu sangat berbahaya di dalam perjalanan hidup manusia. Allah kata apa? Siapa yang mendustakan, fadammarnahum tadmira, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dalam konteks Fir'aun, dia tak hancur. Dia jadi apa? Dia jadi bahan pameran. Dia tenggelam dalam laut Kalzum. Masya Allah, habislah dia. Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah kepada Nabi Nuh pula. Ayat 37. Wa qauma Nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. Dan demikian juga kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka mendustakan rasul-rasul kami, maka kami tenggelamkan mereka. Tengok nota di bawah.
yakni mereka telah ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufan sehingga mati lemas. Mati lemas. Kecuali orang-orang yang beriman yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam bahteranya. Ini cerita Nabi Nuh, kan, bahtera dia. Jadi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala beritahu, fadammarnahum tadmira. Kami akan hancurkan siapa yang lawan, hancurkan. Mula-mula Allah Taala sebut kisah Nabi Musa. Atba'ahu awwalal umam. Kemudian disebut Nabi Nuh. Nuh ni umat yang pertama selepas Nabi Adam. Kenapa Musa dulu lepas tu mari Nabi Nuh? Kita kena ingat ada munasabah. Ada kebersamaannya Musa dengan Nuh. Cuma bezanya Nabi Musa yang tenggelamnya siapa? Puak-puak Al-Aqbat, puak-puak Qibti tu. Puak-puak Qibti, pengikut-pengikut Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihissalam juga kaum dia juga telah ditenggelamkan dengan banjir besar. Yang ni air mari cari. Bezanya, ini dia panggil ilmu tadabbur ni tuan-tuan. Kita mari, oleh kerana kita tak nak cerita panjang, kita fokus kepada ilmu tanasub. Nabi Nuh AS lebih dahsyat daripada Musa. Kenapa? Fir'aun mati dalam laut. Dia yang masuk dalam air. Kumpulan dia pun kumpulan tu je lah. Kumpulan yang mari duk kejar Nabi Musa AS. Tapi Nabi Nuh, air mencari dia. Mencari orang yang kafir. Allahul Musta'an. Bila Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, setelah Nabi Nuh menerima wahyu, bahawa tidak akan beriman kepadamu illa man qad aman, kecuali orang yang sudah beriman. Yang tak beriman lagi itu kafir, situlah dia tak akan beriman dah. Apa jadi? Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbi, jangan tinggal atas muka dunia ni kafir, biar mati belaka. Ketika itu air keluar dari bumi, air turun dari langit, bercantum, bergabung, maka air mencari siapa yang kafir, ditenggelamkan. Mana lebih dahsyat? Kata di ulama, wa aghraqna qauma nuhin lama kazzabu nuhan wa ja'alna ighraqahum bit-tufan 'ibratan lin-nasi wa'izah. Jadi penenggelam mereka itu supaya kita ni wa ja'alna hum lin-nasi ayatan. Allah kata, aku nak jadikan mereka itu dah tenggelamnya mereka supaya menjadi ayah. Tengok dalam ayat kita ni, wa ja'alnahum lin-nasi ayah, dan kami jadikan mereka satu tanda yang menjadi contoh bagi umat manusia. Mu nak kafir lagi, mu nak lawan juga Allah, nak lawan juga Nabi kamu, tanda-tanda sudah jelas. Apa dia tanda? Nabi Nuh taufan. Cuma oleh kerana taufan Nabi Nuh tenggelam habis, tak boleh nak museumkan dia, kecuali bahtera dia, orang buat kapal, buat cerita, kan, macam-macam bentuk kapal yang dilukis-lukiskan. Tetapi yang betul-betul menjadi ayah, menjadi tanda kebinasaan kaum kafir, apa yang berlaku pada mendiang Fir'aun. Allahu Akbar. Ini ilmu Al-Quran, tuan-tuan. Karena itu anda kata, Al-Quran ini makin dipahami, makin dibaca, dikaji, makin terasa kemanisan, kelazatan memahami kalam Rabbina. Tengok dia panggil ilmu tanasub kita ni. Kenapa setelah tenggelamnya Fir'aun, mari pula cerita Nabi Nuh. Ini hadza huwa. Ini cerita dia. Mana dahsyat? Mana lebih dahsyat? Nuh ke Fir'aun? Jawabnya Fir'aun mati dalam laut.
Tapi orang penentang Nabi Nuh dicari. Duduk dalam rumah dia, mati di situ. Air naik cari. Anak dia tak mau naik bahtera, mati sekali dengan puak-puak yang mati. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahul musta'an. Baik, para pelajar sekalian. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan kami sediakan bagi sesiapa yang zalim, siapa saja zalim. Zalim di sini, para pelajar, kita sudah ulang beberapa kali, inna syirka la zulmun azim. Zalim yang paling besar terhadap Allah melakukan syirik. Melakukan syirik. Itu zalim yang paling besar. Kemudian zulmul ibadi ba'daha ala ba'd. Kezaliman yang berlaku di antara sama-sama manusia. Zalim. Cuma kita tak nampak zalim kepada Allah tu, kita nampak zalim manusia. Zalim. Fir'aun campur dua-dua. Bagi Fir'aun, mendiang telah menggunakan dua-dua. Zalim yuqattiluna abna'ahum. Dia telah bunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Mengaku jadi Tuhan. Maknanya dua kali tingkat kezaliman. Zalim dari sudut akidahnya, zalim dari sudut perbuatannya. Siapa dia? Mendiang Fir'aun. Allahul musta'an. Baik, para pelajar sekalian, jelas kepada kita perbandingan yang dahsyat, perbandingan yang cukup kuat di antara dua kebinasaan. Kebinasaan kaum Nuh, tidak tertinggal siapa saja, di mana mereka berada, air pergi cari. Kebinasaan Fir'aun dengan kuncu-kuncu di sebuah tempat dalam Laut Merah. Tapi Allah kata, aku hantar balik. Nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Subhanallah. Allah kata, aku hantar balik menyasamu Fir'aun ke bumi, ke laut, ke pantai, supaya menjadi ayah, tanda kekuasaan Allah, tanda siapa yang menentang mendapat kebinasaan lebih dahsyat. Tapi kaum Nuh kita tak jumpa jadi, kita dengar cerita bahtera Nuh, taufan Nabi Nuh, berbeza dengan mendiang Fir'aun, telah menjadi ayah, tanda. Dan zaman kita ini pun ada juga orang-orang yang zalim, yang kuat-kuat, adanya mengatakan mereka juga tidak dikebumikan dalam tanah. Waktu kami pergi melawat negara Turki, orang tunjuk kubur orang yang hebat di sana, dia kata ni kubur di atas, bukan duduk dalam tanah. Begitulah suasana. Siapa yang zalim, tanah pun tak nak, apalagi rahmat Allah Ta'ala tidak sampai kepada mereka. Wal'iyazubillah. Baik, para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang ke-38. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Setelah Allah Ta'ala sebut umat-umat yang binasa, umat yang terawal binasa, kaum Nuh, kemudian diikuti pula oleh geng-geng Fir'aun, kan? Mereka dua-dua termati dengan air. Kategori kebinasaan, al-ma' dalam air. Tak kira lah sama ada dia tenggelam dalam air ataupun air menenggelamkan dia, mencari di rumah dia. Maka uzakara kebinasaan lalu air, semua itu dengan kuasa Allah. Sekarang kita berpindah pula kebinasaan di atas darat. Ini bentuk-bentuk halak al-umam. Kebinasaan manusia di daratan pula. Tak ada kena-mena dengan air. Dan demikian juga kami binasakan Ad. Wa ila Adin akhahum Huda. Kaum Ad ni kaum siapa? Kaum Nabi Hud. Kan? Ad, kaum Nabi Hud. Di mana tempat dia? Di sebelah Yaman. Wa Samud dan Samud, kaum Nabi Saleh. Di sebelah mana? Sebelah Syam. Kenapa dua-dua ini disebut? Banyak kali dalam Quran. Boleh katakan setiap surah kita jumpa Ad dan Samud. Ad dan Samud. Tuan-tuan kena ingat. Sebab Al-Quran ini ketika turun berdepan dengan Quraisy.
Quraisy sentiasa berjalan rihlatus syita'i was saif. Musim panas, dia pergi ke Syam, musim sejuk ke Yaman contohnya. Maka dua tempat ni laluan Quraisy. Mu tengok tempat binasa, kamu tak terasa ke? Nak binasa juga kalau lawan Nabi, lawan Rasul, lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dua kaum. Kan Allah Taala sebut dalam surah Al-Ankabut, wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Quraisy. Ini surah Al-Ankabut ayat 38. Wa 'ad dan Samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Sudah nyata depan mata kamu tempat tinggal mereka hancur lebur habis. Kosong. Sampai sekarang ini pun tak ada orang duduk di Madain Saleh, kosong. Ada menjadi tempat pelancongan, gitu sajalah. Untuk ibrah, untuk pengajaran. Bagi orang yang mata hati tertutup, untuk tempat selfie je lah. Masya Allah. Di situ ada wa Samud, dua kaum. Yang ketiga, wa ashabar ras. Ashabar ras. Dia kata, serta ashabar ras. Di mana ashabur ras? Tengok tuan-tuan. Ashabur ras, khilaf ulama. Tidak ada riwayat jelas. Ada setengah ahli tafsir kata ashabur ras, orang yang duduk di dalam ar-ras ni, orang yang duduk di kawasan air, dia kata. Tengok. Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari kata, dia kata as-sawabu minal qaul, yang benarnya ashabur ras ini mereka yang duduk di pinggir-pinggir telaga. Wa dzalika anna ar-rassa fi kalamil Arab, bahasa Arab kata kalau ras dengan makna kullu mahfurin, setiap benda yang digali, dikorek, itu nama dia ras. Maknanya kalau kita kawasan Lombong, ras. Seperti mislul bi'ri wal qabri, maknanya benda hak gali itu nama dia ras. Kata di Ibnu Jarir, wala a'lamu qauman, aku tak tahu mana-mana kaum yang kisah mereka dengan sebab hufrah, dengan sebab gali lubang, lain daripada apa yang Allah Ta'ala sebut kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang pemimpin gali lubang nak campak ke dalam tu semua orang yang beriman dengan sebab ghulamud da'wah itu, di Najran. Ashabul Ukhdud di Najran, sempadan Yaman, Arab Saudi. Itu nama dia Najran. Sekarang ni salah satu daripada negeri dalam Arab Saudi, nama dia Mantiqah Najran, dekat dengan Yaman. Wa in yakunu ghairum fala na'rifu lahum khabar. Kalau orang lain aku tak tahu. Itu siapa kata? Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini Imamul Mufassirin, ulama besar dalam tafsir. Dia kata aku tak tahu di mana. Ibnu Ashur kata, dia kata ittafaqu ala anna rasa bi'run azimatun. Ras ni telaga yang besar ataupun lubang yang digali luas. Mana? Wallahu alam. Kata dia Al-Syekh Muhammadul Amin Syangqiti rahimahullahu taala, Allah Taala tak sebut ashabur rah ni di mana, siapa nabi mereka. Walil mufassirina fihim aqwalun kathiratun. Ulama tafsir pula kata, ada kata Nabi Syuaib. Kalau Nabi Syuaib duduk di Syam, di Urdun, di Jordan, kan, di Madian. Ada kata penggali lubang duduk di Najran, jauh tuan-tuan. Jordan nak pergi ke Yaman. Itu maka Syangkiti kata taraknaha, kami tinggalkanlah. Kita sebut ashabur ras. Li'annaha la dalil ala syai'in minha. Tak ada dalil yang menunjukkan di mana tempat mereka. Kita pun tak sedut korek banyak-banyak tuan-tuan. Kita kata wa kazzabat qablahum qaum nuhin wa ashabur rasi wa samud. Itu jelah yang Tuhan sebut. Jadi dalam tafsir pimpinan ni kata, ada orang kata kaum Syuaib, ada orang kata di Najran, ada orang kata, yang pentingnya mereka ni penggali lubang. Di mana? Wallahu alam. Itu jalan paling selamat. Syangkiti kata tarakna, kita tinggalkanlah mereka. Yang kita naknya, Allah Ta'ala sebut satu kaum yang binasa.
wa qurunan ba'da baina dzalika katsira. Wa qurunan baina dzalika katsiran, dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu kaum-kaum yang dibinasa. Ai wa dammarna baina tilkal umamil kafirah, kami binasakan di antara umat yang kafir itu yang telah kami namakan dia. Umaman ukhra katsiratan la ya'lamuha illallah. Banyak lagi kaum yang kafir, Allah tak namakan dia. Allah Ta'ala tak sebut di mana mereka. Jadi adakah penting untuk kita korek kaji? Tidak penting. Sudah cukup dengan nama-nama yang disebut itu, sudah memadai untuk menjadi pengajaran dan iktibar. Kalau banyak lagi pun, kalau kamu tak iktibar, tak ambil pengajaran, kapis itulah, tak ada juga. Tak ada faedah juga. Qala Ibnu Katsir, Al-Azhar. Yang zahirnya kurun, satu kurun, annal qarna humul ummah al-muta'asirun fi zamanil wahid. Makna kurun ni satu kumpulan manusia yang hidup dalam satu zaman. Bila kumpulan ini mati, dia panggil jil ataupun jail, satu generasi baru pula mari, ganti. Begitulah keadaan dia. Fahum qarnun sanin. Maka itu dia panggil kumpulan yang kedua. Dalam hadis Nabi yang sahih, fi sahihaini, sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik orang yang hidup di kurun aku. Zaman sahabat. Hidup sekali dengan Nabi, itu baik. Summal ladzina yalunahum, kemudian diikuti oleh kumpulan yang kedua, nama dia tabi'in. Itu kurun yang kedua. Summal ladzina yalunahum, kemudian kumpulan yang ketiga, atba'ut tabi'in. Sebab itulah kata di para ulama, kurun yang terbaik untuk kita menerima perjalanan agama ini, kurun yang awal. Apa yang ditinggal oleh Nabi, apa yang dipahami oleh para sahabat, itu yang terbaik. Kemudian ikut yang kedua, yang ketiga. Kita tak pergi cari yang kemudian kita tinggallah tarikh-tarikh awal yang disebut oleh para ulama salafus salih. Ini di antara kepentingan kita balik semula memahami agama ini berdasarkan kepada kacamata salafus salih. Itu penting. Sebab bila mari bercampur bau habis, campur aduk habis dengan falsafahnya, dengan macam-macam benda, maka kita akan jadi celaru. Itulah khilaf nak kenal Allah Ta'ala ni. Kenal Allah Ta'ala ni, awalu ma'rifatullah ka, awalu alusai ubudullah. Khilaf. Perbincangan ulama tak habis. Baik, para pelajar sekalian. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita pergi lagi kepada kata Imam Syekh Syangkiti rahimahullah, wal azhar annal qurunal kathir. Kurun-kurun itu banyak. Disebut selepas daripada Nabi Nuh, Ad, Samud, sebelum daripada Ashab Ras. Allah Ta'ala juga sudah sebut dalam surah Ibrahim, selepas daripada Ad, Samud, khalqan kafaru wa kazzabu ar-rusul. Banyak lagi kaum-kaum yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Tapi kita tak tahu. Allah Ta'ala tak sebut nama mereka. La ya'lamuhum illallah. Allah saja tahu. Yang pentingnya mereka selepas daripada kaum Ad, Samud dan Ashab Ras. Di mana? Wallahu alam. Tak usah duk cari. Tak perlu kita cari. Sebab apa kalau kita cari pun tak ada faedah. Yang pentingnya kita sudah ada depan kita beberapa kaum yang sudah binasa. Memadai apa yang ada. Dan nama Nabi sendiri pun nama Anbiya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada Nabi qasas yang disebut nama mereka, cerita. Ada Nabi yang lam naqsushum alaih, kami tak cerita padamu. Allah kata yang sudah diceritai dia memadai. Kita duk cari apa lagi pelik-peliknya. Baiklah. Kita bagi ayat 39. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Dan masing-masing, ai kullul umamil kafirah, semua umat-umat kafir yang telah kami binasakan itu, aqamna alaihal hujjah, kami dah nyatakan kepada mereka hujjah. Nabi datang berlawan dengan mereka, wa waddahna lahal adillah,
Kami telah nyatakan kepada mereka dengan dalil-dalil, dengan menyebut contoh-contoh, misal-misal, liya'tabiru biha wa yatta'izu, supaya mereka mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Tuhan kata apa? Masing-masing darabna lahul amsal. Kami telah berikan kepadanya contoh-contoh tauladan yang mendatangkan iktibar. Wa kullan tabbarna tatbira, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Tak ada apa dah. Ini ingat sejarah. Ada setengah tempat masih lagi ada kesan sejarah. Ada tempat yang tak ada sejarah. Sebab tu, ana setakat yang ana fahamlah. Wallahu ta'ala alam. Kenapa Ad dengan Samud menjadi bahan cerita dalam Quran yang diulang-ulang. Kerana dua tempat ni memang ada kesan. Jadi kita nak ambil iktibar daripada apa yang kita tengok. Semua umat-umat lain telah dibinasakan. Baiklah para pelajar, kita pergi pada ayat terakhir dalam siri ini. Ayat 40. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. Dan demi sesungguhnya mereka yang menentang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah. Kaum Nuh, Firaun, Ad, Samud, Ashab Ras sudah diterangkan. Nak banyak mana lagi? Tak perlu dah, cukup dah tu. Kan? Telah melalui bandar yang telah dihujani azab yang buruk. Bandar mana pula ni? Tengok nota di bawah. Sebelah 77. Yakni kaum musyrik, penduduk Mekah, dalam pemergian mereka membawa dagangan ke negeri Palestin, dia panggil Syam. Syam tu Palestin. Biasanya melalui bandar kaum Lut yang telah dibinasakan. Kan Lut ni, Qura Sadum, Sodomi tu, tepi je. Saya pergi melawat ni, dia kata, tuh, kita duduk sini, tuh bendera Palestin. Nampak? Lalu. Tetapi mereka tidak juga mahu insaf dan beriman. Kerah kepala, hati tertutup, buta mata hati, na'udzubillah. Maka afalam yakunu yarawnaha. Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikan? Mereka tidak berfikirkan yang demikian itu satu balasan kufur. Bal kanu la yarjuna nusyura. Bahkan mereka adalah orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula untuk menerima balasan. Alhamdulillah, tamaklah kita. Para jemaah sekalian, siapa saja pun kalau pergi melawat, pergi tengok tempat-tempat yang berlaku kebinasaan, tapi tidak mengambil iktibar, maka kita kata rugilah kita. Para jemaah sekalian, apa saja yang kita tengok, Allah binasakan tsunami, Allah hantar mari kepada kita hari ini COVID-19 yang semakin meningkat, maka kita kena rasa, kena ambil pengajaran, ambil iktibar. Tuhan kata, aku hantar benda kecil, kamu tak mampu lawan. Bagaimana kalau aku hantar mari yang besar? Mati habis orang. Baiklah para pelajar sekalian, kita break setakat ayat 40. Kita akan sambung lagi siri akan datang ayat 41. Maka kita simpulkan beberapa kesimpulan penutup bahawa semua kisah-kisah Allah Ta'ala bawa kepada kita yang berulang dalam Quran adalah pengajaran dan iktibar. Yang banyak diulangnya kisah Nabi Musa sebab tempat dia masih wujud. Kisah dengan Fir'aunnya, dengan Qarunnya di Mesir, satu tempat nama dia Tasik Qarun, nama dia Fayyum, sampai hari ni pun orang duk pergi melawat. Tempat kebinasaan kaum Saleh, Madain Saleh menjadi tempat lawatan. Apa lagi? Ini Qura Sadum, tempat LGBT dibinasakan menjadi lauk mati, tempat lawatan. Tapi kalau setakat lauk saja pergi melawat, otak tak melawat, maka kita akan kerugian aset besar. Allah minta kita iktibar, kita hanya boleh ambil gambar. Masya Allah, tabarakallah. Semalam saya kata, ikhlas zaman kita ini sukar, sebab tangan kanan memberi, tangan kiri menggambar.
Patutnya dalam bab sedekah ni Tuhan kata, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Zaman kita ini tangan kanan beri, tangan kiri tolong ambil gambar. Kemudian tolong post di Facebook, nyatakan apa yang kita buat. Tuan-tuan rugi, kita rugi. Oh, dia kata, Ustaz, ulang benda cerita. Kami ni kalau tak ada ni, tak ada lah pula orang bagi derma untuk strategi akan datang. Kita kata buat biar berpada-padalah. Berpada-padalah. Tutup muka orang contohnya. Tak payahlah pergi bawa kamera banyak-banyak. Nak bagi bantuan sampai kamera 4-5 butir ni buat apa? Kan? Maka, sekadar nak tasbit maklumat, tuan-tuan kena ingat, kamera, alat-alat rakaman yang ada ini adalah merupakan hujah Allah Ta'ala yang kuat atas kepala kita. Allah Ta'ala nak tayang balik amalan kita, kamu sendiri menayang-mayang amalan kamu. Na'udzubillah min ghadabillah. Baiklah. Dalam ayat juga, wa qauma nuhim lamma kazzabur rusul. Dia kata, Nuh seorang, kenapa dia buat rusul? Rusul tu dengan kalimah jamak, kenapa dikata ramai? Kata di para ulama, siapa dia langgar kafir dengan seorang rasul, seolah-olah dia kafir dengan semua rasul. Matematik dalam akidah, rasul kita kata dalam Quran 25 orang, kita tolak seorang ya. Aku tak setuju dengan Nabi Harun. Kafir. 25 tolak 1, kosong. Itu matematik akidah. Matematik hisab lain. 25 tolak 1, 24. Nah, kita tak usah main matematik ni. Matematik kita sangat berbahaya. Baiklah, makanya itu dia panggil diguna lafaz jamak. Sebab siapa dia mendusta seorang rasul, seolah dia dusta semua rasul. Itu bahaya. Kan? Baiklah, para pelajar sekalian. Dan kenapa Nabi Nuh ni disebut sebagai rasul? Sebab dia hidup lama. 1000 tahun. Panjang dia punya umur dia. Seolah-olah dia ni banyak sangat. Allahul Musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan yang kita boleh buat bahawa semua kisah-kisah dalam Al-Quran mengandungi ibrah, wa'izah, pengajaran, pendidikan dan iktibar. Siapa dia baca saja tak ambil iktibar, maka dia telah kerugian satu aset besar untuk meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang betul. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dengar dan ikut yang terbaik, meninggalkan yang buruk. Kita sambung lagi ayat 41. Wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.